Selamat pagi kepada semua rakan-rakan media. Bersama saya ialah campaign manager bagi DUN Micro yang juga saudari Wong Meyin, merupakan adun daripada negeri Perak. Saya selaku pengarah pilihan raya DAP Negeri Melaka bagi pilihan raya negeri pada kali ini. Hari ini tujuan saya mengadakan PC ini ialah berkaitan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh SPL semalam, mengatakan sebanyak 7,601 kertas undi pos telah diedarkan untuk pilihan raya negeri pada kali ini, di mana antara 7,601 kertas undi ini hanya sekadar 511 adalah undi pos bagi kategori borang 1B, iaitu warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Ini kategori ini 511 ini, iaitu ialah apabila sebelum ini kita ada wawakan meminta supaya pengundi sah daripada negeri Melaka yang tinggal di Singapura ataupun negara-negara luar, meminta menggalakkan mereka untuk mendaftar sebagai pengundi pos. Dan daripada angka ini kita lihat hanya sekadar 511 saja pengundi yang tinggal di Singapura atau negara lain daftar sebagai pengundi pos. Jadi berbanding dengan anggaran kita, iaitu lebih kurang 10% pengundi di negeri Melaka yang kita jangka mereka adalah di luar daripada Melaka ini, maka sudah pasti angka 511 ini satu angka yang amat kecil sekali. Kalau kita lihat ada lebih kurang jumlah pengundi di negeri Melaka hampir 490,000. Jadi kalau 10% kita jangka mereka tidak ada di Melaka, iaitu lebih kurang sepatutnya ada lebih kurang 50,000 pengundi yang ada di luar. Dan hanya hari ini kita lihat hanya sekadar 511 undi pos saja. Jadi daripada angka ini kita sudah dapat menjangka, kita sudah dapat lihat kadar keluar mengundi tersebut sudah pasti akan sudah bermula dengan 90% saja. Sebab ada 10% boleh dikatakan mereka yang di luar tu memang mereka tak daftar sebagai pengundi pos, hanya sekadar 500 saja. Angka dia terlalu kecil, peratusannya terlalu kecil. Sudah pasti kadar keluar mengundi itu kita dah mula dengan 90% saja. Jadi itu yang kita risau, yang kita katakan sebelum ini, iaitu kita jangka kadar keluar mengundi itu akan turun. Jadi daripada angka ini kita amat risau. Jadi kita berharap kategori yang lain selain daripada yang kategori yang mereka tinggal di luar negara ini, mereka dapat kita di sini ingin menyeru kepada semua dapat keluar mengundi pada hari pengundian, iaitu pada 20 hari bulan November ini. Itu poin yang pertama yang saya nak bangkitkan. Poin yang kedua, kita nak SPL jawab kepada dua soalan mengenai dengan proses pendaftaran undi pos ini. Yang pertama, kita dapat aduan daripada rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Mereka bagi maklum balas kepada kita bahawa mereka ada cuba mendaftar sebagai pengundi pos sebelum tarikh tamat, tetapi sehingga hari ini SPL tak jawab kepada permohonan mereka. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini kita nak SPL jawab kepada kita bagaimana keadaan ini boleh berlaku dan bagaimana check and balance. Mesti ada satu mekanisme check and balance. Pengadu ini mengadu kepada kita, dia memohon secara online, tetapi tak ada jawapan, tak ada maklum balas daripada SPL. Itu yang pertama. Jadi jika keadaan ini ada dah banyak, maka ini satu masalah yang besar yang harus SPL mengatasinya. Itu yang pertama.
Yang kedua, proses pengantaran undi pos telah dijalankan. Okey, kertas undi telah dihantar. Apabila pengundi pos ini mereka terima sampul tersebut untuk mereka hantar balik ke Melaka, ke setiap pusat pengundian, mereka menghadapi satu masalah. Itu masalah yang besar. Apa masalah tersebut? Tak ada nama dan alamat AURO. Mereka tak ada bagi alamat dan tak ada nama penerima. Contohnya, ya, pengundi pos di Singapura, dia sudah terima sampul daripada SPL, sudah hantar kepada mereka di Singapura. Mereka sudah buat keputusan, sudah pangkal undi, masuk dalam sampul, nak hantar balik ke setiap pusat undi yang AURO punya sana. Tapi tak ada maklumat nama, tak ada maklumat alamat. Jadi bagaimana mereka nak hantar balik undi pos tersebut? Jadi itu satu kerisauan kepada kita juga. Tadi saya sudah kata hanya sekadar 511 saja undi pos. Yang kita khawatir ialah 511 undi ini berapa akan kembali ke Melaka ini kalau mereka tak ada maklumat, alamat dan nama AURO, penerima tak ada. Bagaimana undi itu akan kembali ke sini? Jadi kita nak SPL jawab juga ini soalan. Ini dua soalan yang saya lontarkan kepada SPL. Mereka perlu jawab. Jadi solution dia, ya, cara penyelesaiannya untuk perkara yang kedua, ya, kita meminta supaya 511 orang ini boleh melayani lambang web rasmi DAP Melaka, di mana kita sudah ada buat satu posting, sudah paparkan ke semua 28 maklumat lengkap, nama AURO setiap DUN dan juga alamat setiap DUN di mana kertas undi itu perlu dihantar. Okey, itu ialah berkaitan dengan undi pos. Jadi di sini kita meminta, ya, supaya SPL perlu kemaskinikan proses mereka, supaya kita tak nak perkara sedemikian berlaku lagi dalam pilihan raya yang lain yang akan datang. Itu yang pertama. Baik, isu kedua yang kita nak bangkitkan di sini ialah nampaknya SOP telah dikemukakan, tetapi nampaknya pihak-pihak berkuasa apabila mereka memantau proses perjalanan kempen ini, nampaknya masing-masing ada tafsiran mereka diri sendiri. Di mana seperti yang saya bangkitkan semalam di Parlimen, ya, dan juga turut disetujui, dibangkitkan oleh ahli Parlimen Kuantan juga, di mana petugas kempen kita pakai pakaian yang ada lambang harapan telah ditegur oleh pihak polis, mengatakan mereka tidak boleh pakai baju yang ada lambang parti Pakatan Harapan, ya, seperti yang dipakai oleh saudari Wabi Wong ini. Ini satu keputusan ataupun satu arahan yang amat tidak munasabah. Bagaimana pihak polis boleh melarang daripada petugas memakai baju t-shirt yang ada lambang parti? Itu tidak masuk akal. Dan SOP dia pun tak kata tak boleh pakai baju yang ada lambang. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, apabila petugas kita pergi pacak bendera, dia akan hanya sekadar 3 orang saja boleh pergi pacak. Yang kita tahu, you pacak bendera kah, you pacak billboard kah, sudah pasti you perlukan tenaga kerja lebih daripada 3 orang. Tapi dia hanya kata dia hadkan kepada 3 orang. Sedangkan kita tahu mereka pajak bendera ataupun billboard adalah di kawasan lapang, di luar sana, bukan kawasan tertutup, kawasan yang terbuka. Jadi apakah logiknya
untuk hanya menghadkan 3 orang saja yang boleh pacak. Sedangkan semua tapak pembinaan perumahan 100, 200, 300, 1000 pekerja boleh buat kerja di tapak pembinaan. Tapi kita nak pacak bendera, nak pacak billboard, hadkan kepada 3 orang. This is no logic. Mana logiknya? Jadi kita nak tegaskan di sini, memang kita setuju dalam pandemik COVID-19 ini kita mesti perlu ada SOP. Kita sedia mengikuti SOP yang anda bagikan. Tetapi 2 perkara yang saya bangkit tersebut tidak langsung disebut dalam SOP. Itu hanya sekadar ya mereka sendiri interpret, sendiri keluarkan arahan sedemikian. Jadi saya nak tanya kepada Ketua Polis Negeri Melaka, adakah dia setuju dengan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh anggota polis beliau, dia pasukan dia? Saya nak dia jawab soalan ini. Iaitu tak boleh pakai baju yang ada lambang. Kedua, tak boleh pergi buat kerja lebih daripada 3 orang. Adakah itu keputusan Ketua Polis Negeri Melaka? Sebab dalam SOP langsung tak sebut tentang ini 2. Ya, jadi memandangkan dalam kemping kali ini amat sukar untuk kita bergerak dan banyak maklumat yang kita tidak dapat nak sampaikan kepada para pengundi kita. Ya, itu satu cabaran yang amat besar kepada kita. Kalau kita lihat seperti yang saya sebut, pakai baju lambang parti, pergi kedai kopi, minum kopi pun kena ditegur, kata tak boleh. Jadi bagaimana kita nak jalankan kemping kita? Pengundi ada hak nak tahu, nak dengar apakah hujah-hujah daripada parti yang akan tanding ini, ya, yang bertanding ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita tahu ada banyak rintangan, kita perlu atasinya. Kita tidak akan berputus asa. Maka di sini hari ini kita nak lancarkan satu program, ya, di mana kita akan sediakan 4 telefon number. 4 telefon number supaya kita nak semua, ya, semua pengundi di negeri Melaka, sama ada daripada semua lapisan, mereka boleh dapat maklumat terkini daripada WhatsApp, ya, dengan menggunakan WhatsApp. Iaitu bagi mereka pengundi yang ingin mendapatkan, ya, maklumat terkini dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan kita, maka mereka boleh lakukan dengan saluran siaran PTH, dapatkan maklumat terkini melalui nombor telefon 011-5584-1003 dan sila tagkan dengan nama, savekan nombor tersebut dengan PRN Melaka. PRN Melaka itu Pilihan Raya Negeri Melaka. PRN Melaka itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selepas savekan, ya, sudah savekan dan simpan nombor tersebut, hantar satu mesej, kata yes bahasa kebangsaan, dan hantar kepada nombor tersebut. Dan selepas itu kita akan hantar semua mesej ataupun video-video kepada semua penerima. Ya, inilah nampaknya cara yang kita boleh gunakan, iaitu melalui WhatsApp. Begitu juga dengan dalam bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Tionghoa, 如果是华语写明，因为这次的这个选举有很多的限制，我们要把这个最新的消息传达出去呢。过往我们是以做这个讲座会、大型的这个群众大会或者是员工拜访，或者是我们可以去拜票、去扫街。但是这次看来什么都可以做之下呢，我们这次会通过以这个 WhatsApp 的方式，所以我们是呼吁我们的马六甲的选民，你们能够把这个号码储存上来，就是0115582
103那么可以把这个号码呢，把它命名为 PRN Melaka。那么就储存了这个号码过后，就通过 WhatsApp 发一个短信，写4，yes， 是中文传到上述的这个号码。那么我们就会把最新的消息，包括这个图片啊，或者是这个影片啊、这个视频啊，都会传给我们的这些有储存这个号码的这些选民。Begitu juga in bahasa Tamil juga ada, ya. Bahasa Tamil nombor kita ialah 0115541009, ya. Nanti macam kita larang supaya pengundi kaum Indian boleh simpan nombor ini supaya kita juga boleh hantar mesej dalam bahasa Tamil kepada mereka. Begitu juga kalau subscribe to our PH broadcast channel, so they can save the number 011-5582-1009 and send a message. After you say, then you send a message, yes, English, yes, English, to the above number through WhatsApp. Then we will send all the message to our voter. I think this is the method we are going to use for this election, ya, for our campaign. Jadi kita berharap supaya kita menyuruh kepada semua pengundi negeri Melaka supaya simpan semua nombor ini supaya boleh dapat maklumat terkini daripada DAP, ya. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Jika ada. Maybe dari the one that you mentioned about postal voters yang bagi feedback tu, ada anggaran tak berapa ramai yang ada masalah untuk hantar orang macam bagi cakap tadi? Itu yang rough estimation. The hantar kertas undi balik ke Malaysia tu. The one that they say yang ada problem untuk proses dia punya permohonan. Okey. Yang ada hadapi proses permohonan tu yang saya dapat setakat ni ada 2 hingga 3. Ya, tetapi itu ialah yang mereka boleh maklum balas kepada kita. Dan saya percaya ada ramai yang tidak berjaya tetapi mereka tak feedback kepada kita, tak maklum kepada kita. Baru saja saya terima satu call. Dia kata dia sebab untuk daftar sebagai undi pos, dia ada 2 step. Step yang pertama, you perlu daftar dengan SPL untuk dapat satu ID, satu account ID. Itu perlu 2 hingga 3 hari. 2 hingga 3 hari untuk SPL proses, baru dia hantar itu ID kepada anda. Selepas anda dapat itu ID, barulah anda perlu buat proses permohonan untuk menjadi sebagai pengundi pos. Dia ada 2 langkah. Jadi ramai yang beritahu saya, langkah pertama mereka sudah tak dapat, sudah gagal. Iaitu mereka nak apply untuk dapat ID, pun tak ada jawapan daripada SPL. Salah satu daripada sebabnya ialah dia nak suruh, itu ialah yang tak dapat ID. Yang dapat ID, apabila mereka nak mohon sebagai pengundi pos, mereka hadapi masalah satu lagi. Apa masalah dia? Dia perlu isi alamat Singapura. Okey, supaya kertas undi itu boleh hantar ke Singapura kepada alamat dia. Tapi di Singapura, postcode dia lebih daripada 5 angka. Malaysia ialah 5 angka lah. Tapi Singapura lebih daripada 5 angka. Jadi ada yang key in, dia tak dapat key in dia punya postcode, dan mereka pun just give up, ya, lepaskan peluang tersebut. Ya. Jadi ini semua yang perlu diatasi oleh SPL supaya dia tidak berulang lagi. Tarik tutup dia belum lagi. Sudah tarik tutup sudah, sebelum penamaan calon sudah tutup. Sudah tutup. Dia tamat pada 1 hari bulan November untuk mereka daftar. Sebab kertas undi
dia dah hantar pada 9 hari bulan November, iaitu sehari selepas penamaan calon. Kita dah hantar. SPL dah hantar kertas undi. Jadi sekarang ramai yang sudah terima kertas undi. Antara 511 ini, ramai sudah terima kertas undi mereka. Tetapi masalah dia ialah dia tak ada maklumat penerima, tak ada alamat mana kertas undi ini nak hantar. Itu satu yang tidak masuk akal dan kita tidak boleh terima. Satu kesilapan yang kita rasa terlalu besar. Sia-sia saja. You kata you boleh buka untuk mereka apply sebagai pengundi pos, tetapi apabila kertas undi sudah sampai sana, dia tak tahu mana dia nak hantar itu kertas undi. YB dah identify daripada among the majority from the 511 voters ni, normally dia orang dekat di mana? Itu maklumat ada pada SPL. SPL dia memang ada maklumat untuk setiap zon berapa kertas undi pos yang mereka sudah keluarkan. Sebab itu mereka semalam keluarkan kenyataan 7,601. 7,601 ini dia termasuk, dia bagi kepada 4 kategori lah. Ya, ada yang petugas pada hari tersebut, ada anggota polis, ada anggota tentera, ada yang pengundi yang tak dapat hadir, mereka kerja di kedutaan Malaysia di luar negara ataupun pelajar di luar negara. Tapi yang saya fokus ialah mereka yang kerja di Singapura dan ada yang kerja di luar negara yang mereka mohon sebagai pengundi pos untuk kali ini, iaitu warga negara Malaysia. Ya, bagi kita, saya rasa sebab itu sebelum itu kita sudah selingkari, sudah sebut banyak kali dalam parlimen, di luar parlimen, buat sidang media, beritahu kepada SPL mesti perlu ada libat urus dengan semua parti politik untuk kita teliti, untuk kita bincang supaya kita boleh dapat satu formula yang menyeluruh supaya perkara-perkara sedemikian tidak berlaku. Ini secara tidak langsung, sama ada kamu telah menafikan hak mereka ataupun you sengaja buat kesilapan sedemikian. Saya tak tahu. Saya rasa SPL perlu jawab. Memandangkan sekarang turnout rate akan kurang. Dengan 511 ini, saya pun tak tahu berapa akan pulang ke tanah air Melaka ni. Tapi about low turnout rate ni, semalam ada satu analisis bebas lah. Mengatakan DAP will still be comfortable maintaining currencies lah. Maybe 7 tu memang dalam tangan lah, sebab you tadi lapankan. Tapi itu bergantung kepada statistik 2018. Turnover adalah 50%. Now we expecting the lower, much more lower. So do you think DAP punya chances to retain and overall will it affect Pakatan Harapan punya performance instan? Kalau lah turnover ni lagi rendah, rendah dia yang macam betul rendah. Selama ini kita lihat penyokong DAP ramai juga yang berada di luar. Mereka kerja di luar, ya. Kuala Lumpur, Singapura, ya, di luar. Jadi piara yang lepas kita lihat kadar keluar mengundi itu tinggi sebab mereka yang di luar tu semua balik ke Melaka untuk mengundi. Jadi kali ini jikalau turnout rate itu rendah, pasti kita risau dia akan menjejaskan performance kita. Iaitu satu cabaran kepada kita. Sebab itu kita akan tumpu perhatian, fokus bagaimana memastikan pengundi ataupun penyokong kita keluar mengundi beramai-ramai. Dalam hal ini saya rasa SPL perlu memainkan tanggungjawab yang penting. Kenapa saya kata begitu? Setakat ini saya tidak lihat ada penyebaran secara luas mendidik ataupun menerangkan kepada pengundi bagaimana proses membuang undi dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Itu mereka harus terangkan kepada orang ramai supaya mereka yakin dan mereka akan keluar mengundi beramai-ramai. Salah satu sebabnya ada yang ragu-ragu nak keluar ke tidak ialah mereka takut ini penyakit COVID-19. Jadi sebenarnya SPL perlu terangkanlah.
Ya, bila sampai sana akan cek suhu, perlu scan QR code, perlu sanitize tangan sebelum masuk ke bilik membuang undi, sebelum angkat kertas pun akan sanitize. Celup you punya jari, selepas tu sanitizekan lagi. Sebab ada yang risau, dia cakap celup ni okey ke tak okey. Tapi sebelum you celup, dia akan suruh you sanitize. Lepas, sanitize sekali lagi. Lepas pangkal, sanitize sekali lagi. Jadi ini semua ya langkah-langkah yang baik. Tapi mereka perlu terangkan kepada pengundi supaya mereka rasa selamat dan mereka akan keluar undi. Itu adalah tanggungjawab SPR juga, untuk memastikan kadar keluar mengundi itu tinggi. Barulah kita capai matlamat kenapa kita nak adakan pilihan raya. Ya, saya nak sebut di sini juga banyak keraguan yang ditimbulkan oleh pengundi. Salah satu daripadanya ialah di mana sekarang kalau you semak pengundi, ya, semak senarai pengundi, dia akan beritahu you bila anda waktu untuk membuang undi. Jadi ada yang salah faham, ingat hanya boleh di waktu tersebut saja boleh pergi undi. Tetapi dia tidak, itu ialah waktu yang dicadangkan. Yang dicadangkan. Sebab kita faham hari itu ialah hari Sabtu. Hari Sabtu di Melaka ramai pengundi masih kerja. Itu juga satu masalah lah. Kenapa tak letak dekat hari Ahad lah. Hari Ahad semua tak kerja, tapi dia letak di Sabtu. Jadi Sabtu ramai masih ada kerja. Jadi bila dia cadangkan masa tu, mungkin dia masih kerja. Jadi ada yang tertanya-tanya, bolehkah dia pergi selepas waktu yang dia cadang? Jawapannya ialah ya. Boleh pergi daripada pukul 8 hingga 5.30. Waktu yang dia dicadangkan tu ialah satu cadangan, supaya dia tak nak semua pergi sana, berkumpul di sana pada setengah waktu lah. Biasanya mereka pergi pukul 8. Jadi kata supaya jangan semua datang pukul 8, dia bagi kepada beberapa peringkat. Itu kita setuju. Tapi kamu perlu jelaskan, selain daripada 2 jam tu, you masih boleh pergi undi. Sebab ada satu keluarga mungkin dia ada 5 orang. Dua warga emas, dia biasa waktu pagi 8 hingga 10. Yang muda tu mungkin 3 hingga 5. Takkan dia punya keluarga nak pergi ulang alik 2-3 kali. Jadi mungkin mereka akan pergi satu kereta. Jadi itu kita perlu terangkan kepada mereka, mereka masih boleh mengundi, bukannya tak boleh, ya. Jadi saya nak tegaskan, waktu membuang undi 8 hingga 5.30. Waktu yang dicadangkan ialah satu cadangan saja. Jadi masuk hari kelima ni, apa agaknya halangan-halangan yang Pakatan Harapan temui selain daripada dua masalah tadi, nanti pakai baju parti dan juga tak boleh lebih dan orang macam ni, ada masalah-masalah lain. Mungkin ada provokasi walaupun mungkin dia berjumpa dengan pendukung parti lain. Buat setakat ini masih okey lah, masih okey. Provokasi tu tak ada, ya. Kita memang sebagai satu parti politik yang bertanggungjawab, kita nakkan satu pilihan raya yang aman, ya, berjalan dengan lancar, mengikut SOP, supaya semua kita boleh berjalan dalam satu suasana yang menghibah dalam Melaka ini. Jadi SOP kita ikut, tapi jangan keluarkan arahan ataupun keputusan yang tak munasabah, yang tidak terkandung dalam SOP yang dikeluarkan oleh NKN. Okey? Tak ada soalan lain, ya? Okey. Terima kasih kepada semua. Thank you. 那个时间呢，怕误会了，不可以。对，我们可能要再另外做一个什么。怕他们去到那边，其他人不给他们，他们的时间还没到。哦。怕有这个东西，因为麦时间都要去打针哦，那你时间没有到，他就是不给你打，所以就担心。